Dan juga insyaAllah diizinkan Allah hari Jumaat kita bertemu lagi bersama, kejap saya nak tengok cek balik untuk malam Jumaat nanti saya akan bersama dengan Didi Norizan dengan tajuk Ladder to Success. Okay, so malam ni kita bermula dengan salam pengenalan dari saya. Saya tak ambil masa yang panjang, mungkin dalam 10 minit. Untuk makluman semua, kalau siapa-siapa yang ada Kuala Pilah, okey, Cik Nik Azlan, Nik Faiz, alhamdulillah saya pun orang Kuala Pilah ni. Waris kita ni. Dia ada juga permintaan daripada sahabat-sahabat kita dalam ni nak minta saya cakap Negeri Sembilan, tapi takut ada yang tak faham kan. So saya tahukan dengan bahasa KL senang. Sebab dalam TikTok saya memang cakap Negeri Sembilan, memang Goma cakap Negeri Sembilan sebab bila cakap Negeri Sembilan ni, kat mana pun kita ada, kalau cakap Negeri Sembilan ni rasa dokek je kan dengan kampung kita. So saya pun berbalik daripada Kepilah. Ada urusan ibu saudara bola mak saya baru dijemput ilahi hari Isnin pagi itu, dan semalam sebab semalam saya dah settle tahlil malam yang kedua, dan malam ni saya dapat diizinkan Allah bersama dengan, sekarang ni ada 37 partisipan yang sudi hadir pada malam ni untuk kongsi ilmu bersama Didi Rini kita dengan tajuk yang sangat kenalah dengan situasi kita pada malam ni, sebab harga emas tengah mendadak naik. Untuk makluman semua, harga terkini adalah 61.92 terkini. Tadi dia dah naik sampai 62.03 tadi. Sekarang dia turun sikit, dijangka akan naik melonjak terus. Saya tak pastilah berapa akan naik. Tapi buat siapa-siapa yang ada dalam ni, tajuk dia sangat bersesuaian lah dengan keadaan situasi semasa. Tak gitu di diri ni So sekarang 62.02 dah. 62.02, Allahu Akbar. Harap saya dapat terminate ni. Saya dah. So kita sekarang ni, saya dapat jangkakan, rasakan daripada partisipan 41 orang yang telah hadir, masing-masing handphone di tangan, sebab nak tengok harga semasa, sebab belian 2 minggu ataupun 3 minggu lepas rasanya dah break-even ataupun dah dapat untung. Setidak-tidaknya 2 ke 3% dalam tangan, dan secara automatik bila GAE 10 ni dah dapatlah 20-30%. Tak gitu So sekarang ni dengan 62.02 ni, sebab saya 2 minggu lepas ada satu belian, saya beli 58.15, dan kalau dengan harga 62.02 ni, saya rasa 45 to 55% in hand lah dalam tangan. Dah boleh terang-terang lah tu. Dah terang-terang dah boleh terminate tu. Ya, betul. Sebab dia, kalau siapa-siapa yang ada holding power, okey. Tetapi takut ada penyesalan berlaku. Sebab kita tak boleh jangka harga emas ni macam mana. Rasanya 62.02 ni dengan jangka masa sebulan ke sebulan lebih ni, saya rasa ini antara yang tertinggi. Berbaloi, sangat berbaloi. So alhamdulillah, lagi sekali kita dapat bersama-sama untuk berkongsi ilmu dengan dealer developer, short form dia Didi Rini, yang saya antara orang-orang yang terawal saya berkenalan sepanjang tempoh saya bergelumang dalam quantum metal ni. Didi Rini antara orang yang terawal. Dan untuk makluman semua, selain daripada Dr. Wilda, merchant saya, Didi Rini ni antara saya punya reference. Reference saya suami kepada Dr. Wilda, tapi reference saya adalah Didi Rini. Dah banyak siri kita bersama Didi Didi ni. Siri kita di Ipoh, siri kita minggu lepas di di Bandar Utama, dan malam ni kita bersama lagi. Dan alhamdulillah, saya antara benda yang memberi kesan pada saya adalah Didi Rini ni memberi impak kepada saya. Walaupun kita ni siapa, kalau niat kita, nawaitu kita tu betul, insyaAllah Allah izinkan,
tak kisahlah kita daripada bidang apa pun, kita boleh berjaya sebab dimaklumkan di diri ni adalah sebab sekejap lagi kita akan bagi pengenalan awal pada diri ni. Cuma saya nak bagi tahu apa yang saya kenal pasal diri ni. Untuk makluman, yang apa yang saya tahu, diri ni adalah full time housewife, dan apa yang memberi impak besar pada saya, pendapatan di diri ni adalah pendapatan saya yang level general manager pun tak dapat gaji begitulah. Tapi level di diri ni dah level CEO dah kalau pendapatan bulanan dia kan. So itu membuat saya rasa teruja, dan apa yang saya boleh kongsikan pada semua, pada yang mungkin baru ada akaun Quantimeter, kita ada 3 produk yang boleh mendatangkan hasil, dan termasuk dengan bila kita jadi konsultan, kita dah boleh membina kerjaya kita. Dengan GSA kita dah boleh dapat kita punya keuntungan, GCA kita dah ada keuntungan, dan ultimate dia adalah GAE. Dalam pada masa kita jual beli emas menggunakan Quantimeter, kita pun secara automatik menjadi konsultan, dan bila kita menjadi konsultan dan terlahirlah orang-orang seperti Didi Rini, Didi Anas yang akan melalui proses merchant tak lama lagi, dan Dr. Wida sendiri, kita ada Didi Alim, kita ada Didi Ila, kita ada Didi Shida yang saya kenal. Semua tu dah ada kerjaya dia sendiri di dalam Quantimeter. Itu yang membuat saya teruja bersama-sama dengan tim-tim yang power-power ni. Okey, saya dah melebihi 1 minit. Sepatutnya saya ambil 10 minit je. Dan izinkan saya serahkan majlis kita kepada orang yang lebih mahir untuk bercerita pasal tajuk kita pada malam ni adalah Calculate Profit. Saya serahkan kepada Didi Rini. Sebelum tu minta mohon Didi Rini kalau boleh perkenalkan diri pada siapa yang baru, sahabat-sahabat kita. Dah ada 62 orang malam ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat malam semua. Waalaikumsalam. Semua excited malam ni. Ya, termasuk saya sendiri pun excited walaupun moderator. Dalam sama mata kilas-kilas juga tu tengok handphone dan berapa harga terkini. Okey. Sorry, saya tak boleh nak on saya punya video, tapi tak apa, insya-Allah saya janji boleh berikan yang terbaik lah. Okey, supaya you all semua tak boring insya-Allah. Saya cerita yang simple-simple je. Saya tak cerita nak berat-beratkan kepala sebab kita kejap lagi kita nak terminate. Ya, betul. GAE 10 kan? Okay. Kalau boleh kita santai-santai malam ni. Saya santai-santai. Saya share santai-santai saja. Ya, bila santai-santai tu minta yang mendengar pun boleh santai-santai. Lepas tu boleh tanya pun santai-santai. Supaya ada kita punya host boleh terus respon ataupun sahabat-sahabat kita boleh respon terus. Tak gitu diri ni Alright, boleh. Okey, siapa yang kat sini orang baru? Tekan 1. Orang baru tekan 1, sila tekan 1. Okey, yang dah kenal saya tekan 2, yang pernah berjumpa dengan saya ataupun pernah masuk saya punya presentation. Saya wajib tekan 2. Yang pernah. Okey, ramai 1, ramai 2. Allahu Akbar. Ramai yang 1 ya. Okey. Dah level-level artis dah ni. Allahu Akbar. Saya orang biasa-biasa je. Apa? Orang biasa-biasa tapi luar biasa. Hazza min fadli Rabbi. Amin. Jazakallah. 2 Lina, Puan Lina, Kak Umi, dealer saya. Tak lama lagi dealer developer, insya-Allah. Siapa tekun? Nik Nurliza, Nik Azlan, Trainer Huda, Didi, Tubi. Amin. Cikgu Shida. Alright. Cikgu Shida ni selalu saya nampak. Rajin dia masuk kelas. Cikgu kan? Alright. Okay. Alright. Okay, saya teruskan. Disebabkan ramai juga yang pertama kali bersua dengan saya walaupun muka tak nampak, tapi adalah tu saya punya jumpa kat mana-mana tegur kan. Okey, saya bermula di QM pada bulan September tahun 2021. Okey. Selepas saya register, saya terus membeli 2 unit GAE. Tengok tu, dia punya orang kata keberanian tu kan, terus beli.
tak fikir dah betul ke syarikat ni apa semua. Saya memang tak banyak tanya. Kalau saya dah percaya kepada orang yang membawa tu, contohnya saya dah percaya dengan orang tu, saya akan terus je follow. Sebab apa? Kita tak nak rugikan masa. Betul, betul. Bila kita rugi masa berkira-kira nak beli, bila nak beli. Tengok kan itu hari ramai yang predik harga USD 54, kita kira okey nak tunggu 54, apa tak 58.28 terus dia naik kan? Ya, betul. So yang beli 58.28 sekarang harga USD 62, anda dah boleh terminate, dah boleh buat rolling modal yang sama dah. Betul, betul, betul. So sebab tu dalam emas kita tak boleh nak tunggu. Kita ikut je kata hati kita jika duit tu adalah holding power. Alright. So selepas saya membeli 2 unit JAE kali 10, tapi saya tak terus ambil peluang. Saya tidur dulu 2 bulan sebab saya tak faham. Saya tak faham tentang sistem. Saya tak faham cara nak approach kawan-kawan. Tak faham nak bercerita kan. Tapi dalam saya tidur, diam-diam saya membuat research sikit lah dekat YouTube kan. Banyak video-video yang daripada daripada investor-investor yang dah bermula pada zaman COVID tu. So saya jadikan video mereka untuk saya pelajari ilmu yang ada di QM ni. Okey. Lepas tu bulan 11 saya bangkit, bulan 12 saya dah jadi dealer. Then semasa saya jadi dealer, income pertama saya adalah 400 lebih. Okey. 465, 80 macam tu lah, saya pun tak ingat sangat. Lepas tu sebab tahun lepas kan ada CP58. CP58 dia tertera kat sana 468. So saya pun yakin lah itu adalah komisen daripada belian saya ataupun belian saya punya referral sebelum pada ni. Okey. Selepas pada bulan 12 saya teruslah, saya dah tak berhenti sharing. Saya teruskan sharing saya di WhatsApp status sahaja dan saya tak pernah munculkan diri di Facebook. Okey. Sebab apa? Sebab saya ada bisnes yang networking sebelum pada ni. Okey. Sebab saya pun dah ramai dealer-dealer di bawah saya masa tu, tapi saya tak munculkan dirilah di media sosial. Saya hanya menggunakan WhatsApp status untuk saya share dengan kawan-kawan, dengan saya punya contact list yang dah ada kan dalam saya punya handphone. Okey. Lepas tu pada di diri ni saya nak selit 2 saat. Okey. Orang dalam grup bising. Kita punya server tak boleh masuk. Ya, memang macam tu. Untuk makluman semua pada yang baru, yang excited nak tu, ni pun dah Cik Zakaria pun dah tulis. Server error. Memang sekarang ni rasanya ramai yang tengah masuk. Okay. Tak apa. Yang tak boleh masuk tu kita tenang-tenang. Sebab apa? Saya dah setahun lebih mengalami masalah yang sama. Orang yang tenang dia akan dapat keuntungan yang lebih, insya-Allah. InsyaAllah. InsyaAllah Alright. Masih ramai yang nak masuk kan? Alright. Okey. Selepas saya 4 bulan menjadi dealer, pada 28 Mei saya dah dapat naik stage yang kedua, iaitu dealer developer lah. Semasa saya dealer, income yang paling tinggi saya dapat adalah 18,000. Okey. Wah, alhamdulillah. Okey, sekarang dah sampai stage yang dealer developer yang paling tinggi saya dapat 37,000. Okey, itulah sedikit sebanyak. Dan saya doakan semua yang ada pada malam ini dapat capai apa yang saya dah capai lebih baik lagi. Sebab saya orang biasa-biasa. Yang depan saya ni yang luar biasa. InsyaAllah. You all semua boleh Alright. Boleh. Saya pun semangat ni, semangat. Semangat Semangat. Sebab harga naik kita kena semangat sikit ni. Ya, betul. Alright. Okay. Ada apa nak tanya sebelum saya teruskan sharing kat slide? Nak tanya sebelum Didi ni nak ke slide dia, saya rasa kalau ada soalan boleh nak tanya dulu, atau ada apa-apa soalan-soalan yang macam mana punca ke kan, so boleh tanya. Kalau tidak mungkin kita boleh ambil di sesi akhir nanti. So kalau tak ada apa-apa, kita pun dah 9-19 minit malam, so rasanya dah boleh proceed Didi ni. Okey, sekejap saya open saya punya slide. Okay, untuk malam ni kalau kita nak tunjuk di sistem tak dapat lah saya rasa, sebab saya pun tak dapat nak tembus
Okey. Nampak tak saya punya slide? Kalau tanya saya clear. Macam yang sama, saya nak minta izin pada siapa-siapa yang ada dalam ni. Saya rasa dah dekat 80 participant. Tolong, okey, nampak, alhamdulillah. Terima kasih. Clear, Cik Sarimah, Nur, the best, semua cakap clear. So diri ni boleh teruskan, semua dah respon clear. Okey, sekejap ya. Sekarang tak nampak penuh kan? Kuala Pilah clear, terima kasih Wari. Sekarang nampak penuh tak slide saya? Belum, dia belum tekan play kot. Cuba Sekejap, tekan saya tekan play. Cik Fandi clear. Terima kasih Cik Fandi. Okey. Nampak? Okey, cantik. Nampak. Alhamdulillah. Okey. Pasir Gudang clear. Cik Aziz, terima kasih Cik Aziz. Okey. Saya teruskan kepada slide saya. Alright. Okey, ini tentang saya tadilah. Okey. Tajuk kita pada malam ini ialah calculate your profit. Okey. Kenapa emas? Kerana wang emas ni bertahan ketika gawat. So kita bina kekayaan bermula dengan RM10 dalam sebarang situasi. Sebab apa? Emas ni waktu dia jatuh pun kita happy, waktu dia naik pun kita happy. Bila kita dah faham tentang sistem yang ada dalam QN, kita tak akan happy selagi kita tak fahami sistem. Sebab apa? Sebab kita akan jual pada harga yang kita tak tahu untung ke rugi, dan kita akan terminate pada harga yang kita tak tahu untung ke rugi. Okey, begitulah sebaliknya. Right. Okey, macam mana kita nak kira untung? Okey, kita tengok kat sini ya. Macam mana kita nak kira pulang modal? Semua kat sini dah tahu apakah kos yang perlu kita ada semasa kita membuat belian. Okey, kosnya adalah harga LME plus spread. Okey, contohnya LME ni apa? London Metal Exchange. Ni harga lantai. Harga lantai iaitu harga lantai dunia. So macam saya tak tahu, Tuan SM tak tahu, Mr. Lim pun tak tahu berapa harga lantai. Yang menentukan adalah dunia punya plus spread. Dia demand dunia, supply and demand dunia lah kan? Yes, supply demand dunia. Okey. Spread ni adalah harga yang ditentukan oleh syarikat untuk memberikan keuntungan pada syarikat. Harga jual dan harga beli. Spread ni berbeza dari syarikat A dengan syarikat B dan syarikat C. Sebab apa? Sebab atas keuntungan masing-masing, berapa spread yang ataupun keuntungan pada syarikat tersebut yang dia nak. Dan untuk setakat hari ini, spread yang paling rendah adalah di QM lah. Sebab apa? Kita beli GSA hanya 7%, dan bila kita beli GAE kali 5 hanya 4%, dan GAE kali 10 3%. Alright. Yang ni boleh faham setakat ni. Apa tu LME, apa tu spread. Dan kadang kita tengok dekat kita punya apps, LME contohnya sekarang 62. Tapi bila kita beli, contohnya kita beli GSA, dia akan tambah 7% kat situ. Ataupun kita beli GAE kali 10, dia akan tambah 3%. Dan harganya berubahlah daripada harga sekarang. 62 tambah 3% sama dengan harga belian kita. Alright. Boleh faham setakat ni? Faham tulis dekat chat faham. Saya baca. Okey. Yang kat sini trainer Huda memang dia dah faham. Okey, yang lain-lain faham atau laju sangat saya bercakap? Alright, semua dah faham. Okey. Macam nilah bagus. Bagus. Alhamdulillah Cik Azizi faham. Miss Wong Mai faham. Syahroni faham. Is it better or less spread? Maksudnya semakin rendah spread yang kita beli, semakin cepatlah keuntungan yang kita akan dapat. Macam tu formula dia. Alright. Then dekat QM, jika kita tekan QM buy, dia dah tak ada markdown dah. Tapi bila kita beli emas di luar ataupun di kedai-kedai yang menjual barang kemas di luar, masa kita jual dia dah ada spread, dan masa dia beli ada lagi markdown. So lebih kurang 30% dia dah makan duit kita kat situ.
Alright. Siapa ni? Buatlah faham lemah. Kenapa lemah? Slow learner. Jangan Puan Zah. Jangan buat-buat faham. Kena faham. Lama-lama faham insya-Allah. Saya dulu pun saya slow learner. Alright. Masalah Puan Zah ni, kalau saya yang dah level dealer ni pun, jangan risau Puan Zah, kita sama. Hari-hari saya belajar. Hari-hari saya pun kadang-kadang terpaksa masuk kelas juga untuk saya memahami proses dan konsep dia macam mana. Sebab bila kita rasa kita lemah, kita ada keinginan untuk belajar dan untuk membina confidence saya. Saya rasa di diri ni pun masa sebulan 2 bulan pertama dia ditidurkan. Betul. Tak gitu di diri ni 6 bulan. Betul. Saya menidurkan diri. Dia menidurkan diri. So insyaAllah since Dr. Wida Merchant kita membuat bagi saya satu inisiatif yang sangat baguslah. Kelas macam ni kita boleh hari-hari kita masuk, kita belajar step by step, tak ada masalah. Sebab kita kena ingat duit yang kita keluarkan tu adalah modal kita sendiri. So kita kena ada rasa tanggungjawab di atas duit yang kita keluarkan. Tak gitu di diri ni Betul. Sebab ilmu ni, walaupun ilmu apa pun ke atas dunia ni, kita jangan berhenti menuntut ilmu. Ilmu tu kita kena cari. Ilmu tak akan datang pada kita. Dan macam itulah saya selalu berpegang pada prinsip tu. Walau macam mana saya tak tahu pun, walau macam mana saya blur pun, slow learner pun, kalau saya duk menghadap benda tu, saya akan dapatlah. Allah bagi ilham kat kita. Macam mana kita nak fahamkan benda tu. Alright. Saya dapat soalan daripada Tuan Syahrani. Dia kata, who define the spread? Kedai itulah ataupun syarikat. Founder tu yang define spread. Sebab kedai pun dia nak juga keuntungan. Takkanlah kita je yang nak untungkan. Sebab facility dia dah bagi kat kita. Solusi dia dah bagi kat kita. Jadi, founder tu akan berhak menentukan berapa spread yang dia kenakan. Tapi spread di QM, kalau kita bandingkan dengan spread syarikat-syarikat lain ataupun bank-bank, QM adalah paling rendah. Paling rendah. Ya, itu tak paling rendah. Okey. Okey, boleh faham Okey. Kita ada soalan daripada Cik Kamal Bashar Muhammad Ali. 7%, 4% dan 3%. Ini adalah spread value dalam persen. Ya, betul. Ya, betul. Betul. Contohnya harga LME sekarang 62 kan? 0.2. Kalau nak beli GAE kali 10 tambah 3%. Itulah harga belian kita yang tertera dalam akad kita. Dalam kita punya akad jual beli kita lah. Dalam kita punya perjanjian. Boleh saya teruskan? Okey. Untuk saya teruskan kepada GAE kali 5. GAE kali 5 spread dia 4%, satu unit bersamaan 25 USD dengan harga yang pada sekarang ni, bukan sekarang lah, masa saya buat slide ini adalah 106.15. Kalau GAE kali 10 spread dia 3%. Okey, satu unit sama dengan 250 USD. Dan 250 USD bersamaan 1061 lah bila kita convert kepada duit RM. Okey, inilah nilai emas yang kita beli. Alright. Contohnya kita dapat 1061, kita dapat 4 gram. Bila digandakan, kita akan dapat 40 gram. Alright. Ini adalah nilai emas yang kita dapat semasa beli dan akan dicampurkan dengan gandaan 10 kan. Sebab GAE 10 ni gandaan 10. Alright. 78.75 ni kita wajib membayar setiap kali kita purchase unit yang baru. Alright. Setiap unit yang kita beli, dia akan ada 78.75 USD bersamaan dengan RM334. Harga ni boleh berubah ya tuan-tuan, puan-puan, berdasarkan kepada exchange duit kita. Alright. Dan yang 78.75 untuk GAE kali 10 dia akan return. Contohnya tadi Tuan SM kata dia beli tak sampai sebulan. Jadi tak sampai sebulan saya katakan 30 hari lah. 30 hari darat dengan 90 sen itu sahaja management fees yang akan QM charge kepada kita. Yang selebihnya QM akan return balik kepada kita semasa kita membuat termination bersama keuntungan yang kita dapat pada masa kita terminate tu. Alright. Dan bila kita campur satu unit GAE kali 10, 328.75 US dollar, yang 250 campur 78 ni bersamaan dengan 1395. Ni harga dia masa
2 bulan lepas lah, awal-awal tahun Januari ni harga ni lah, harga sekarang dah lebih lah, 1.4 lebih lah. Sebab apa? Sebab duit US dollar dah menaik sikit dan duit RM dia ada melemah sikit. Right. Tapi sekarang ni nampak dia nak lemah balik lah US dollar kan. Alright. Saya pergi kepada slide yang seterusnya. Okay. Okay, ni seperti mana yang saya dah ceritakan tadilah. Okay. Ni saya dah ceritakan pada slide yang pada slide yang pertama tadi. Ada yang nak tanya bila tengok slide ni? Jika nak tanya, ajukan soalan di chat, saya akan jawab. Ada soalan? Kalau siapa yang dah nampak, rasanya dah clear. Berlatar belakangkan putih, tulisannya hitam. Saya rasa kita dah boleh baca. Dan kalau ada soalan, boleh terus kemukakan di ruangan chat. InsyaAllah Didi Rini akan cuba jawab satu persatu. Kalau tak ada, saya rasa boleh, saya teruskan. Boleh teruskan. Kalau ada nanti tak apa, saya baca. Cik Syaroni cakap, okey, clear, cantik. Terima kasih atas respon Cik Syaroni. Okey. Cik Razi, terima kasih. Okey, teruskan. Alright, kita pergi kepada akaun yang pertama adalah akaun GSA. Apakah akaun GSA? Gold Storage Account. Apa yang bersamaan dengan Gold Storage Account ni? Sebelum kita kenal QM ni, kita duduk menyimpan duit kita kat bank kan? So, fungsinya adalah sama. Bila kita ada duit, kita pergi letak kat bank. Dan bila kita tak ada duit, kita keluarkan daripada bank. Okey. Di QM juga sama fungsi dia. Bila kita ada duit, contohnya hari ni untung jual karipap RM10. So saya akan beli RM10 emas saya. Tu yang bagusnya di QM sebab serendah RM RM10. Tidak ada kedai-kedai emas yang boleh beli emas RM10. Biarlah kita kumpul lah daripada RM10 tu mungkin akan jadi jongkok emas. Alright. Dan akaun GSA ni adalah akaun yang secara digital. Okay. Walaupun dia digital, dia tetap kita boleh redeem emas kita tu bila cukup 1 gram, 2 gram, 10 gram. Terpulang pada berapa amount yang ada dekat ni, gold storage account kita ni. Alright. Dia disandarkan kepada emas yang sebenar. Bila kita beli, kita jangan risau sebab ada serial number emas kita yang tertera dalam gold certificate kita. Jangan kita tanya, bila berlaku apa-apa kat QM ni macam mana kita nak redeem? Kan setiap kali belian tu tuan-tuan puan-puan print lah tuan-tuan punya gold certificate tu untuk buat referral kan. Sebagai kita punya backup lah. Alright. Dan bila kita simpan dekat sini, dia tidak ada upah simpan. Tidak ada upah simpan, tidak ada cas belian. Dan spread dia tadi saya dah terangkan 7% untuk belian GSA. Alright. Emas kita yang ada kat sini, yang dekat gold storage account ni, diinsurankan 100% oleh Lloyd of London dan disimpan di BRIN Singapore. Alright. Macam kita punya pengerusi DPIM, Tuan Haji Sahar, dengan kita punya penasihat syariah. Tahun lepas dia dah pergi ke BRIN, dia dah tengok sendiri dengan mata kasar diorang, kat mana diorang simpan, macam mana serial number dia. Okey. Peti dia letak macam mana, diorang dah dijemput ke BRIN Singapore sana. So, dah tidak ada keraguan lagi untuk kita menyimpan di QM. Alright. Okay. Boleh kat setakat tu Alright. Dekat gold storage account ni, apa yang perlu kita tengok, ini adalah account kita. Account GSA kita. Untuk apa account, nombor account ni? Sebab kita boleh transfer sesama ahli yang ada account QM. Contohnya kan, nak raya ni, okay, saya bagi satu tip lah, dah nak raya ni kan, jangan kita bagi duit raya dengan ampau. Kita ubah sikit tradisi. Kita minta dia orang register link kita, barulah kita bagi duit raya. Dengan cara macam tu, secara tak langsung, kita mendidik kawan kerabat kita, kawan-kawan kita untuk kita menyimpan emas di QM. Daripada situ kita akan dapat referral kita. Okay. Boleh Boleh. Teruskan. Sebab saya tertarik bab GSA sebab dia setiap produk ni saya dah start jatuh cinta satu persatu. GSA ni saya membayangkan CMB Click ataupun Maybank To You saya. Approx value tu bermakna duit dalam akaun saya lah sekarang ni ada RM430. Cuma
Kalau dengan CMB Click ni saya rasa kelakar lah kalau hari-hari pagi petang saya cek harga 430 tu takkan bergerak lah kan dalam Maybank to You kan. Ya betul. Tapi di dalam quantum metal ni peliknya pagi kita cek harga lain. Amount dia lain kan, tengah hari nanti harga dia lain dan malam nanti kan harga dia lain. Itu seronok dia. Saya Bagi saya. betul, saya ada baca Cik Syahroni kata bank is covered by PIDM. Betul, covered by PIDM. Kalau kita ada 1 juta, berlaku apa-apa ke atas kehilangan, bank akan cover hanya 250,000. Betul Tuan SM, betul kan? Mana Tuan SM? Betul. Betul. Okey. Okey, dekat sini apa lagi yang perlu kita tengok? Ni value ni adalah nilai emas masa kita untuk 1.63507 gram. Dia akan berubah setiap 5 minit. Alright. Ya. Untuk ounce ni, 1 ounce bersamaan dengan 31.107 gram lah. Kalau kita nak baca dalam ounce lah. Okay, tapi biasa saya akan tengok dalam gram lah, berapa emas yang kita ada. Alright, macam mana kita nak tahu akaun GSA kita ni dah untung ke belum? Kita tengok pada apa? Ada siapa boleh jawab? Ada siapa boleh jawab? Macam mana dia ni? Dekat chat. Tak ada. Soalan-soalan ni lah. Kita tengok kepada harga LME mesti lebih tinggi daripada average cost. So, akaun GSA kita sudah untung. Kalau macam gini kita tengok average cost dia 280, LME yang sekarang ni 263. Jadi akaun ni masih belum untung. So kalau dia terminate rugilah. Sebab apa? Sebab kita beli spread 7%. Alright. Okay, dekat view statement ni kita boleh tengok detail belian kita. Kita boleh print apa yang kita dah beli daripada sini. Ataupun kalau kita di level introducer, kita boleh tengok siapa referral di bawah kita yang membeli dan di situ ditulis commission untuk kita. Alright. Kalau GSA ni 0.5%. Alright. Clear? Ada lagi soalan GSA? Okey, kalau tak ada saya pergi kepada next slide. Okey, ada pertanyaan daripada Kamal Bashar. Jika investment plus keuntungan dalam GAE 10 dipindahkan ke GSA, kemudian nak beli lagi GAE kali 10, bagaimana nak buat? Okey, jika investment kita dah untung, dalam GAE dah untung, kita terminate kepada GSA. Okey, kalau saya tak akan biarkan gram emas saya tu terbuang macam tu. Saya akan buat GCA dan saya akan rolling balik menggunakan internet banking saya. Sebab apa? Bila kita terminate GAE kita masuk GSA, kita request gold convert, then daripada gold convert masuk balik kepada bank kita, bank mana yang kita pilih. So barulah saya akan rolling untuk beli new unit GAE yang lain untuk reinvest semula. Okay. Tapi ada juga yang tak nak buat GCA, nak ambil keuntungan dan nak beli daripada GSA. Bila kita nak beli GAE daripada GSA, kita tetap dikenakan spread 3 atau 4%, then kita dah hilang pegangan emas kita kat situ. Alright. Kita boleh tekan kita punya dekat kolom tu kita boleh select lah untuk belian GAE daripada GSA. Terjawab tak saya punya jawapan? Boleh faham? Tuan Kamal Bashar. Okey, terima kasih Cik Kamal. Dia jelas. Okey, jelas. So, boleh teruskan. Okey, saya teruskan kepada next slide. Hebat di diri ni. Saya suka explanation diri ni, dia terperinci. Seronok dengar. Alright. Okey. Kita ke produk yang seterusnya. Saya nak ulang balik pada partisipan yang ada ni dekat 100 orang ni. Kita santai-santai So kalau ada soalan terus boleh ajukan insya-Allah. Kalau ada soalan tak nak type, just buka mic dan cakap. Saya akan jawab. Saya tak ada no right, no wrong. Saya okey je. Kita berbincang. Kalau saya salah, mungkin ada siapa yang lebih, mungkin percakapan saya salah, minta tolong sebab kita betulkan. Hari-hari kita ada proses pembelajaran. Hari-hari kita kena belajar. Ya, betul. Okey.
Siapa tu? Saya pun suka masuk kelas bibir ini. Siapa? Miss Wong. Okey, terima Miss Wong. kasih. Thank you Miss Wong. Alright. Kita pergi kepada produk yang seterusnya. Produk ini adalah produk yang disukai ramai. Kita boleh menggandakan aset kita dengan cepat. Dalam 1 tahun, mungkin kita boleh buat 3 atau 4 kali keuntungan jika kita tak tamak lah. Okay. Kadang-kadang kita nak tunggu tiba-tiba dah diturun balik kan. Itulah sifat emas. Kadang-kadang kita nak tunggu turun, tapi tak turun-turun kita dah rugi. Bila kita dah rugi, kita beli pada harga yang orang dah untung. Lepas tu kita akan tanya, bila saya nak untung? Okay. Itu pengalaman saya lah. Okay. Alright, kita pergi kepada GAE. GAE adalah Goal Asset Enhancement. GAE ini adalah produk yang tidak ada di tempat lain. Sebab itulah QM ni produk dia viral dan meletup lah, saya cakap sebab dia berkonsepkan gandaan. Berbeza dengan kita beli di kedai-kedai emas, kedai-kedai emas yang fizikal, kita perlu mengambil 5 hingga 10 tahun lah untuk mendapat keuntungan balik atas apa yang kita beli. Tapi bila kita nak jual, contohnya lah malam ni naik harga 62.02. Kedai emas pun dah tutup lah serasa, ataupun belum tutup pukul 9.30. Kita sampai kat sana pun kedai tu pun dah tarik dah sliding dia. So kita balik mungkin pagi besok kita pergi, harga pun dah turun sikit. Kita mengalami sedikit kerugian. Walaupun sen-sen tu kalau kita punya gram dia tu banyak, dia akan bagi impact lah kepada keuntungan kita. So kalau orang kata beli emas mesti dapat emas. Memanglah di QM pun kita beli emas dapat emas. Kita beli emas dapat emas secara digital yang patuh syariah, dan kita ada serial number, disimpan di Bank Singapura dan diinsurankan lagi. So apa lagi yang kita nak kan? So kalau kita percaya, kita terus buat. Alright. Okay. GAE ini adalah akaun gandaan emas. Konsep dia tawaruk murabahah. Apa tu tawaruk murabahah kan? Saya share sedikit lah. Kalau orang tanya saya tawaruk murabahah ni, saya akan buat contoh kita punya pinjaman perumahan ataupun pinjaman ASB, sama konsep dia. Tapi konsep di perumahan, pinjaman perumahan dan pinjaman ASB kita kena bayar. Di QM kita hanya bayar sekali. Bila berlaku keuntungan, QM ambil bahagian dia 9%, kita sebagai investor kita ambil 1%. Tapi keuntungan kita atas 100%. Nilai gram emas yang kita beli. Contohnya kita beli 4 gram. Dapat gandaan 10 dapat 40 gram. So keuntungan kita atas 40 gram. Tapi kalau di kedai luar, keuntungan kita hanya dapat atas 4 gram. Itu yang bestnya. Sebab tu jurung-jurung yang dah tahu konsep GAE ni, dia bukan ambil 1 unit, 2 unit. Dia orang angkat invest 50 unit ke atas. Ada yang beli sampai 7 juta, 8 juta kan. Okay, dalam masa berapa dia orang boleh untung? Mungkin 2 minggu dah untung, 3 bulan dah untung, dan dia orang ambil modal, rolling balik. Ambil keuntungan dan rolling balik modal yang mereka dah invest sebelum pada tu. Itulah the beauty of GAE. Alright. So kita tengok kepada sistem lah. Okay, sekarang ni kita tengok sistem lah. Bayangkanlah kita sedang menekan kita punya sistem walaupun kita kecewa saat ni kan. Tapi tak apa. Orang sabar tetap dia akan dapat keuntungan yang lebih. Alright. Okay, GAE. Tengok kat sini bila kita beli kan. Ada soalan lah. Sekejap saya tengok soalan. Betul, 4 hari pembelian jualan, persen keuntungan lebih dari persen yang diperolehi melalui KWSP dalam setahun. Ya, betul Tuan Kamal. Maaf, saya terlupa. Macam mana nak dapat 78.85 tu? Kalau spread 3%, USD 7.5 je. Maaf, terkeluar saat tadi. 78.85 tu adalah management fees, Tuan Muhammad.
78.85 tu untuk setahun. So dalam kiraan RM hanya 9% sehari. Bila kita terminate, kita akan dapat lagi return. Apa yang kita tak guna tu, dia kembalikan semula bersama keuntungan kita yang kita terminate tu. Alright. Tapi kalau dah lepas setahun, dikira baliklah. So bila kita terminate, dia kira macam sistem JE kali 5. Mana datang gandaan 10 atau 5 tu? QM tanggung ke dan ianya patuh syariah? Ya, patuh syariah. Ya, Daripada patuh syariah. Bullion Bank. Bullion Bank yang akan bagikan kita punya pinjaman tu. Alright, seterusnya. Kita pergi kepada kod. Setiap belian dekat kod ni ada detail. Berapa harga kita beli, berapa modal, berapa kita punya management fees. Okey, dekat sini dia akan tertera detail. Apa nombor siri kita, berapa kita punya pinjaman, semua ada kat sini dekat kod. Okey, date and time ni kita baca 20 hari bulan 1 tahun 2023. Alright. Ni masa kita beli unit ni. Alright. Ni tertera kat sini detail. Alright. Total gram 745 gram. Ni dia beli lebih berapa unit ni? Okey. Today price ni dia akan berubah setiap 5 minit kat sini. Okey. Initial investment modal kita. Okey, modal kita untuk 745 gram. Kalau kita nak tahu berapa unit, 4750 bahagi 250 dapatlah berapa unit yang kita beli kat sini. Okey, net cash out ni adalah nilai gram dan duit yang kita akan dapat bila kita terminate campur dengan management fees refund ni. Okey, QM akan ambil berapa hari yang kita dah guna facility dia. Alright. Dan yang selebihnya QM akan return kat kita. Macam mana kita nak tengok unit kita ni dah untung? Kita tengok macam gini dulu. Okey, kalau kita guna apps telefon, kita tekan traffic light ni, yang hijau ni. Okey, tekan hijau dia akan jadi merah, dia akan keluar kat sana. Berapa modal, berapa keuntungan, berapa management fees. Tekan je terminate kat situ, kita boleh nampak berapa yang QM akan bayar kat kita. Tapi jangan tekan confirm je lah. Okey, itu cara yang paling mudah lah. Alright. Saya dulu memang buat macam itu je. Saya tak pandai-pandai nak kira berapa persen apa semua ni kan. Tapi untung je, tak ada masalah. Kalau kita dah tahu berapa modal kita. Kalau kita rasa 500 tu memberi keuntungan, kita terminate lah. Modal kita akan dapat balik 500 tu keuntungan. Campur dengan management fees. Kalau kita dah rasa okey, kita terminate. Alright. Net cash out ni kena tolak initial investment. Okey, 3430.83 tolak 4750 ni. Kalau kita nampak kat sini, akaun ni untung ke rugi? Tak ada orang ke? Rugi. Baru dia kena tanya. Negatifnya rugi, pandai. Tepuk untuk diri sendiri, dah pandai tu. Tadi saya ada jumpa satu soalan di ni. Alright. Dia tak ada nama, dia tulis iPhone. Kenapa ya dalam list akaun JAE saya tak ada bulatan hijau sebelah kod tu? Oh, yang ni, hijau ni. Hijau yang tak ya, hijau bulatan kecil tu. Sebab salah satunya adalah KYC tak approve tuan. Okay. Dan tuan belum lagi masukkan KYC account ni. KYC dan satu lagi bank account tuan belum masukkan. Itulah. Okey. Saya rasa saya dalam phone saya pun ada masalah yang sama sebenarnya. Memang tak keluar hijau tu. Oh, ya ke? Kalau kita masuk web melalui phone. Tapi kalau kita masuk web melalui PC, saya rasa button hijau tu dia memang PC, dekat PC memang tak ada tuan. Tapi kita menggunakan telefon, kita add web to add to home screen.
Okey, Alright. betul. Dekat internet pun tak ada, dekat website pun tak ada. Betul. Website memang tak ada. Tapi Ah. ni menandakan kita tengok kita punya akaun dalam telefon menggunakan website QM, tapi kita dah add to home screen. Sebab saya jarang tengok. Saya memang tak tengok pun menggunakan apps. Saya selalu tengok, saya selalu monitor dan saya selalu share dengan investor saya melalui web. Tapi Website, add to home screen lah. Ya. Betul. Okey. Okey. Kita pergi kepada list yang nombor 2. List nombor 2 pun kalau kita tengok kat sini, akaun ni masih lagi mengalami kerugian. Kalau kita terminate, contohnya kan, biasa kita akan cakap emas naik 1%, investor di QM untung 10% sebab dia gandaan 10. Tapi bila emas turun 1%, investor di QM rugi 10%. Tapi rugi 10% hanya di atas kertas. Kita perlu ada kesabaran je untuk tunggu unit emas naik harga dan unit tu akan naik mengikut harga semasa pada masa itu. So untuk beli unit JAE ni kita perlu ada holding power. Itu sahaja. Kalau kita rasa kita ada duit lebihan yang kita tak guna dalam masa 1 tahun ataupun 2 tahun, kita invest lah dalam JAE. Sebab kita akan dapat keuntungan yang berganda, cepat dapat beranakkan duit. Tu. Alright. Contohnya kat sini, saya rasa saya dah terangkan tadi kan. Kos 1 unit JAE kali 10, 250 USD, campur 78.85 adalah management fees. Sekiranya kita tak cukup setahun, 78.85 ni dia akan return, dia hanya ambil berapa hari facility yang kita guna. Okay, sama dengan 328.75. Okay, contoh net cash out campur management fees tolak kos 1 unit JAE 10. Okay, 202.11 USD tambah 75.51 tolak 328. Okay. 277.62 tolak 328 sama dengan minus lah. So tadi akaun ni mengalami kerugian. Belum untung. So saya pergi kepada next slide. Ada yang nak tanya tentang JAE? Ada? Kalau ada boleh nak bertanya melalui mic ataupun tulis di ruangan chat. Kalau tak saya seteruskan. Ni soalan, saya suka soalan ni daripada Mr. Koh Jiang Liang. Dia tanya apa terjadi kalau fee tu kosong, bermakna dah habislah setahun kita punya bayaran advance kan? Dia apa akan jadi ni? Okey, apa yang akan terjadi kalau dah habis dah tamat tempoh management fees ni untuk 78.85 USD, kita tak perlu bayar apa-apa. Yang perlu adalah kita tunggu emas tu naik harga pada yang orang kata contohnya kita modal kita 1,500 kan. Kalau kita dapat keuntungan masa tu 1,800. So 1,800 dalam masa sebulan. Jadi 1,800 tolak management fees untuk masa sebulan tu 30 hari darat 90 sen dan keuntungan tu dia akan return kepada kita semula. Dia akan samalah dengan JAE kali 5. Konsep dia macam tu. Dia tak bayar management fees at once tapi dia bayar upfront. Okey. Salam Didi. Ya. Didi apa nama? Didi Rini Ya saya. Okey, saya nak tanya. Okey, kalau kita ada emas fizikal. Alright. Sebagai modal. Alright. Macam mana kita nak jual? Invest dekat JAE, ada bahagian untuk kita pinjaman kena jual macam dulu. Aranum tu kan? Puan kena pergi. Okey, kalau puan nak markdown yang rendah, emas fizikal, puan pergi jual dekat QM. Kontak mana-mana customer service QM, buat temu janji untuk jual emas fizikal puan dan daripada tu masuk kepada GSA dengan markdown 3.5%. So bermakna
branch di mana yang paling dekat di utara? Utara, dekat Penang lah. Puan pergi ke Penang. Oh, Penang je lah Ya, HQ Jalan ya? Residensi. Alright. Okay. Puan ke sana. Terima kasih. Puan telefon customer service untuk buat temu janji, kata puan datang nak jual emas fizikal. Nanti diorang akan Sebab hari tu saya ada dengar kalau kita buat macam konsep Aranum dekat sini kita dapat banyak pinjaman dan tak perlu nak bayar bulanan dan macam tu kan? Betul. Tidak ada bayaran bulanan apa semua. Sebab kalau baik, puan baik. menyimpan di bank-bank setiap bulan, 6 bulan Ya. tu kita adalah kawan baik lah dengan kita punya Arah Nur tu. Selepas 6 bulan dah jadi kawan sengsara dah. Betul. Okey, saya Alright. ingat saya nak cuba yang ni. Ya, okey. InsyaAllah. Terima kasih. Sama. Ada soalan lagi? Apa beza FY itu ada kurungan dengan Apa beza fee? Apa beza fee tu ada kurungan dengan tiada kurungan? Okey. Yang tiada kurungan tu dia akan return. Yang ada kurungan tu kita kena bayar kat dia. Sebab apa? Sebab masa kita beli GAE kali 5, kita tidak dikenakan management fees. Bila kita nak terminate baru QM ambil. Sama juga GAE yang kali 10 tadi. Ada yang miss ke Mr. Aku tanya kalau selepas setahun. Bila selepas setahun dia akan jadi dalam bracket. Ya, dalam bracket tu bermakna dia akan tolak duit tu waktu kita nak terminate nanti. Betul. Ya. Kos satu unit GAE kali 10 tu tetap kan 328.75. Kos kat situ tetap. Tapi untuk USD tetap duit kita yang tak tetap. Ya. Bila tukaran tu. Tukaran tu. Ada RM tu. Ya, betul. Sebab tu kita nak kena tahu berapa modal kita bayaran semasa kita buat pembelian GAE tu. Setiap orang berbeza. Jangan kita ingat dah naik sampai USD 62 tapi unit kita tu belum untung sebenarnya. Sebab apa? Sebab kita beli pada harga yang berbeza. Alright, saya boleh pergi kepada next slide. Ada lagi nak tanya? GAE ni tak tanya betul-betul tau. Kena faham. Sebab bila faham kita seronok. Kalau tak faham kita biasa terminate dalam keadaan rugi. Suka juga saya nak ingatkan pada siapa-siapa mungkin malam ni malam pertama dia join kelas ni, rasanya tadi Dila Huda pun ada maklumkan, mungkin kita boleh masuk kelas sebab hari Isnin, Selasa, Rabu dan Jumaat dia berlainan kelas. So pada yang hari Isnin tu kita ada tajuk Master Your Account, hari kedua kita ada Know Your Product. So mungkin kita boleh siapa yang tak sempat ataupun tak tahu, hari Isnin ni kita ada kelas yang sama balik. Minta maaf diri ni saya menyampuk sikit. Boleh, tak apa. Sebab sekarang ni kelas yang ketiga ni dia lebih kepada profit. So ada yang terpinga-pinga ni apa benda pula ni apa pula. Sebab saya hari ni boleh masuk kelas yang lain. Macam betul. Dia kena belajar daripada produk. Maksudnya daripada kalau produk. next week tu kan kita start daripada hari Isnin, Selasa, Rabu, dengan Khamis Jumaat tak ada dan Jumaat. Gitu. Jumaat ni kita ada ladder to success. Itu ultimate kepada kelas kita. That mean bermula first kali kita kena pasal produk. Kedua kita nak kena tahu kita punya account, macam mana nak masterkan kita dalam account. Dan hari ni lebih kepada how to calculate your profit, macam mana nak kira keuntungan. Dan untuk Jumaat malam Sabtu tu kita ada kelas ladder to success. Dia ada lagi satu stage, macam mana untuk menaiki tangga kejayaan, macam tu. So jangan risau, insyaAllah. Ni Dila Huda pun ada maklumkan juga, boleh dapatkan recording juga jika terlepas kelas dari awal. Alhamdulillah. Pada siapa yang ada dalam ni. Okey, di diri ni boleh teruskan. Alright. Ni saya tunjuk akaun yang sudah untung. Kenapa untung? Tadi kan saya dah terangkan panjang lebar kan. Tak best lah saya seorang bercakap ni. Boleh tak bagi feedback dekat chat? Kenapa akaun ni sudah untung? Ataupun siapa jawab, saya nak transfer GSA. Siapa berani jawab? Buka mic. Ada ruang untuk saya jawab. Lebih daripada cash out. Okey, sini.
Lepas tu net cash out melebihi daripada initial investment. Kes Okay. kedua net cash out plus management fee. Alright. Jadi initial investment. So secara rule of thumb dekat sini, kedudukan kewangan sini atau kedudukan investment sekarang ni untung. 352 plus 14 plus berapa campur 40.56. Satu kes lagi 352.14 melebihi 250. Boleh lah tu, faham Faham, boleh. Jelas. Okay, nanti tulis nombor GSA kat situ, nanti saya transfer Didi ni saya ada soalan. Saya rasa dah 2 kali dia tanya soalan ni. Okay. Daripada Cik Rosita. Bolehkah beli GAE 10 kali guna akaun suami? Soalan Okay, Puan Rosita maksudkan ni untuk proxy ya? ya, untuk saya rasa lebih Proxy sebab memang boleh sangat. dia Memang. kalau macam saya pun punya pemahaman, kalau suami izinkan boleh. Ya. Tapi kalau nak guna proxy, ya saya rasa ni lebih kepada proxy. Lebih kepada proxy ataupun kecek-kecek lah cik suami tu bagi nombor password kan untuk kita login, maksudnya modal Puan Rosita tapi belian tu guna akaun suami boleh. Kita kan hidup berumah tangga, susah senang bersama, boleh je. Harap menjawab soalan Cik Rosita kita. Siapa tuan yang bertanya tadi, saya tak nampak siapa, boleh masukkan nombor GSA, nanti saya transfer selepas habis kelas. Terima kasih tahu Tania dah faham. Saya suka two-way communication. Kalau saya duduk bercakap je, tak ada ni, tak seronok lah. Okay. Macam saya cakap, tak tahu nak cakap dengan siapa. Alright. Okay. Dah faham akaun untung dan tak untung. So, lepas pada ni buat tindakan, sama ada kita nak profit berapa, kita yang tentukan. Kita tak boleh minta kita punya referral ataupun kita punya dealer yang memberi memberi keputusan untuk kita nak terminate ke nak hold. Semua betul. atas. Dan di diri ni saya rasa ramai antara kita yang tengah untung malam ni. Saya dapat rasakan dia punya aura tu sampai sistem jam. Yalah. Tapi tahniah juga yang 106 orang yang ada pada malam ni kan. Alhamdulillah. Walaupun tahniah. emas dengan naik masih lagi masuk untuk kita tambahkan ilmu. Dengan ilmu lah kita boleh orang kata cepat faham, cepat kita nak share dengan orang macam tu. Alright. Seterusnya. Mana tuan tadi yang jawab tadi? Tuan siapa Saya tak nampak. Rasa dia PM tepi kot. PM tepi saya Rasa PM tepi. Boleh PM tepi ataupun mungkin je lah nak di diri ni minta nombor akaun GSA supaya boleh di diri ni transfer yang duit raya awal. Belum Ramadan dah dapat duit raya. Terima kasih. Tania. Boleh teruskan di diri ni. Alright. Okay. Ni sedikit orang kata SOP lah sebelum kita terminate GAE. Akaun kita yang tentukan untung ke rugi. Alright. Share sikit. Kita boleh tengok kat sini. Berapakah nilai kos permulaan anda? Okay. Macam yang saya dah terangkan tadi, dekat kod dia ada detail. Kita boleh tengok berapa kita punya modal dalam RM, berapa yang management fees. Dia berubah sikit-sikit lah. Setiap orang membeli dengan modal yang berlainan. Tapi USD tu 250 campur 78.75 tu kadang-kadang berubah, kadang-kadang tak berubah. Okay, Tuan Kamal Bashar. Oh, Tuan Kamal yang jawab. Tuan Kamal daripada tim mana? Tahniah Cik Kamal. Anda hebat. Tahniah. Nanti selepas ni saya transfer ya. Alright. Saya dah screenshot dah. Saya Johor. Oh, saya pun di Johor. Johor di mana? Bangsa 01 ni. Bangsa Johor. Bangsa Johor. Pasir Gudang, alhamdulillah. Okay. Saya office dulu dekat Bandar Penawar. Oh, okey. Alright, kita boleh tengok kat sini klik detail. Tadi kan saya kata kalau kita nak tengok sama ada kita tekan dekat kod ataupun detail. Dekat detail ni kita boleh tahulah segala butiran mengenai pembelian GAE kita. Okey. Step 2, rujuk payment amount. Ni kan kat sini payment method ni. Ni adalah modal kita ni. Yang USD
250 campur dengan management fees tu. Kat sini dia bagi detail payment remark. Account amount received 1105 ni adalah jumlah emas yang kita dapat. Contohnya 1105 dapat 40 gram, dia akan jadi gandaan 40 gram. Alright. Dan 348.23 ni adalah management fees. Total 2 ni adalah 1453. Alright. Daripada mana? Daripada Maybank. Kita beli daripada Maybank. Kalau GSA, dia tulis GSA kat sini. Transaction number, ni. Bila kita beli, ada date semua kat sini daripada internet banking kita, FPX. Alright. Kat sinilah orang kata, patuh syariah ke tak? Okey ke tak? Kita boleh baca kat sini. Tekan acceptance of wakalah, deed of trust, murabahah, sale akad, flexi, gold product. Semua detail kat sini. Rajin-rajinkanlah kita membaca. Alright. Next. Okay. Nombor akaun Maybank tu nombor akaun siapa? Tu nombor akaun QM. Bukan akaun kita. So kalau macam kita nak buat belian lebih daripada 30 unit, kita pergi dekat bank, kita isikan transfer form, masukkanlah nombor tadi tu. Tu nombor akaun QM, bukan nombor akaun kita ya. Alright, step ketiga, klik termination. Dekat sinilah termination. Okay. Janganlah kita takut-takut nak tekan termination ni. Selagi kita tak tekan confirm, unit tu tak terjual. Tapi janganlah laju-laju sangat. Slow-slow tengok Malam-malam tu mana tahu, dah bangun pukul 3.30, tengok unit tu tak tahu untung ke rugi, terus tekan terminate. Habislah, terjual. Tengok betul-betul. Okay. Kita sampai kat sini. Kita sampai dekat step 4 ni. Boleh tak mute-kan Puan? Co-host boleh tak mute? Kejap. Saya tengah mute. Okay, alright. Okay, dekat step 4 rujuk nilai ni. Kita boleh tengok sampai kat sini tau. Berapa kita punya management fees yang akan return, berapa net cash out yang kita dapat. Management fees ni yang negatif 40.99 ni yang QM akan bagi balik pada kita dengan net cash out ni. Bersamaan nilainya adalah 722.581. So kalau kita tengok kat sini pun dia dah bagi warning. Warning, you are terminate at a loss position. Kalau kita terminate juga, kita rugilah. Macam tu je kita nak tengok. Dan kita boleh buat comparison dengan kita punya... Sekejap. Sorry. Back. Sorry. Kenapa dia pergi sini? Sorry, sekejap. Sekejap ya. Sekejap, handphone saya ni, saya punya laptop ni pula tengah hang. Sekejap. Okey, sambil-sambil kita ni, kalau ada soalan boleh terus ajukan. Kalau tak ada, nanti Didi ni boleh teruskan slide. Kejap. Cik Ramzi, tertekan terminate. Bukan ke ada arahan terakhir? Ya. Dia kalau kita tekan terminate ni, mula-mula dia akan pergi pada satu page. Dan kalau kita confirm yang next page tu, baru dia akan betul-betul terminate. Tapi kalau untuk kita check berapa yang kita dapat tu, kita boleh proceed on action punya button tu, pergi pada termination. Dan dia akan pergi pada breakdown berapa harga yang kita akan dapat. Saya stop sekejap sebab saya punya ni hang sekejap Saya share balik. Cik Hafizah Fadil, kalau kita bandingkan payment amount dengan net cash out, RM, net cash out
minus payment amount sama dengan untung. Betul ke? Di diri ni, kalau kita bandingkan payment amount dengan net cash out, net cash out tolak payment amount sama dengan untung. Betul ke? Itu Kalau soalan. kita bandingkan payment amount dengan net cash out, RM net cash out, payment amount sama dengan untung. Kita tengok modal kita campur dengan nilai management fees tu. Payment amount ni saya assume rasanya adalah initial investment, betul? Saya rasanya. Lepas tu sebelah daripada initial investment, itu adalah net cash out. Lepas tu kita kena campurkan dengan kita punya management fee refund. Dan baru kita boleh dapat berapa harga yang kita dah dapat. Dan baru dia ada calculation untung dia. Make sure dia melebihi daripada 3 USD pastikan harga yang kita dah tambahkan daripada net cash out plus dengan kita punya management fee refund mesti melebihi daripada 328.75. Saya ada tulis kat ruangan komen tu. Ni kita tengok kat sini. Tadi kan step nombor 2 kan. Kita ada payment amount 1453 ni kan. Net cash out tu kita mesti lebih daripada 1453 ni lah. Ya, betul. Secara mudahnya Puan Hafizah. Net cash out tadi 738 ni kan. Kalau kita 738 tolak 1453.73 masih negatif. So kita tak boleh terminate lagi. Jika kita terminate dalam keadaan loss, kita kena tolak ni dengan ni. Net cash out ni kena tolak dengan payment amount kita. Boleh? Menjawab tak jawapan saya tu? Okey, payment amount ni modal yang kita beli. Okey. Bila kita nak terminate, ini adalah duit yang akan masuk kepada akaun kita semula. Keuntungan kita ataupun kerugian kita. Ni kalau macam gini rugilah. Sebab apa? 722 tolak 1453 kan negatif. Okey, faham. Alright, saya teruskan. Okey. Adakah pelaburan sudah untung? Step 4 dan step 4 tolak step 2. Betul lah tadi. 732 tolak 1453 tadi. Jika dapat nilai positif, tahniah, pelaburan sudah untung. Kalau negatif, pelaburan belum untung. Sila bersabar lagi. Okey, dah habis topik GAE. Saya nak pergi kepada yang last. Ada pertanyaan? Mungkin sambil-sambil dengar saya buat presentation ni, boleh tengok akaun tu kalau boleh ni. Kalau boleh buka lah sebab kita boleh tengok terus apa yang sedang kita bincangkan ni. Alright. Ada soalan? GCA, kita dah masuk GCA. GCA Ni dah last lah ni. Okey. Lagi 15 minit saya akan habiskan GCA ni. Siapa kat sini yang belum pernah buat GCA? Cuba tekan 1. Muhammad Fakhruddin belum buat GCA. 1. Okey, 3 orang, 1 lagi? Ada lagi? Okey. Kenapa tak buat? Boleh tulis kat ruangan chat. Sebab ramai lagi ni. GCA ni adalah produk yang kedua yang paling digemari oleh investor-investor di QM. Tak faham GCA. Okey, jom kita fahamkan. Alright. Jom kita fahamkan. Nanti last kali ada masa saya tunjukkan macam mana GCA itu memberi, orang kata duit dah guna habis dah hangus gantung dah. Tapi dalam jangka masa yang 5 hingga 10 tahun duit tu akan kembali lagi memberi
gram emas yang kita dah beli tu, dia boleh bagi keuntungan daripada duit belanja hangus kita bulan-bulan. Okey, saya baru join, tak faham GCA, preferred GAE, Tuan Syahrani. Used to play contra share and ping form KLSE market. Saya tak tahu langat lah Tuan Syahrani pasal-pasal ni. Ni pun baru berjinak dalam KLSE market. Mungkin Tuan SM Virus boleh jawab ni. Wah, ini statement level tinggi ni. Level Saya forex pun kan. tak boleh nak jawab. Ya betul, Kuala Lumpur Stock Exchange, saya faham. Saya faham tu. Saya rasa dia ada sikit perbezaan lah dengan cara kita tengok harga naik untung, sebab yang untuk ni saya rasa nak jawab spesifik saya tak pandai lah. Saya Ini pun kita tak pandai just nak tengok jawab. harga untung emas naik turun je. Itu je lah yang boleh saya bagi tahu. Okey, Remizer base. Okey, terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih Cik Syaroni. Okay. Nanti saya tanya kawan saya Okey. untuk jawapan tu. Alright. Okey, apa itu GCA? GCA adalah Gold Convert Account. Gold Convert Account. Account tukaran emas. Kalau biasa zaman mak-mak kita kan, mak kita panggil kedai pajak, betul tak? Tapi kedai pajak ni tuan-tuan, 1 bulan adalah 1% dia punya apa? Management fees. Ataupun yang lagi teruk 2%. So kalau 1 atau 2% dalam setahun mungkin boleh jadi 24% daripada jumlah yang kita pergi pajak tu kan. Sangat menekan lah. Bagi saya sangat menekan, dan daripada kita ambil duit tu dah jadi bebanan untuk kita mencari balik dalam tempoh 6 bulan untuk kita tebus balik kita punya emas yang dekat pajak tu. Tapi sangat berbeza bila DQM. Sebab apa? Sebab DQM GCA-nya adalah tidak ada tempoh. Tidak ada tempoh masa bila perlu kita terminate ataupun bila perlu kita bayar balik. Tidak ada tempoh masa. Tapi kita hanya biarkan emas tu bekerja untuk memberi keuntungan kepada nilai yang kita dah beli tu. Alright. Dan dia boleh dikatakan sebagai akaun digital Ar-Rahnu. Minimum convert dia adalah 150. Kita ada 2 cara, sama ada nak tebus balik ataupun nak terminate. Alright. Kita boleh convert sehingga 85%. Kalau dekat Ar-Rahnu hanya 75% atau 74% lah. Dan nilai duit tu, jika daripada GSA kita akan dapat 91% dan daripada bank kita akan dapat 85% lah nilai untuk kita convert tu, dan dapat balik return untuk kita meneruskan perbelanjaan kita, untuk kita bayar komitmen kita. Daripada wang belanja hangus yang kita ni boleh jadi emas pencen kepada kita. GCA ni dia tidak ada tempoh untung yang singkat lah. Kita kena ambil long term investment. Tapi tak apalah, kalau macam kita sebagai suri rumah, kita gunakan duit perbelanjaan yang suami kita bagi tu untuk kita sandarkan kepada emas. Daripada kita tak buat apa-apa, lebih baik kita gunakan fasiliti daripada GCA ini. Dan tidak ada risiko emas kita untuk dilelong bila kita buat GCA ni. Alright, itulah sedikit sebanyak mengenai GCA. Okey, holding inventory ni kat sini 188.51240 gram ni adalah nilai emas yang kita dah convert. So bila berlaku kenaikan harga emas dikira atas nilai 188.51240 ni. Bukan atas nilai 15% yang kita tinggal dekat holding inventory. Tu yang menyebabkan akaun kita dapat untung tu. Okey, nilai convert ni yang 85% ataupun 91% yang QM dah bagi kat kita. Duit ni dah entah ke mana dah. Kita bayar rumah, kita buat belanja anak, kita buat pergi holidays. Ni adalah duit-duit yang kita dah guna setiap bulan. Okey. Management fees untuk setakat hari
Ni adalah 67.93. Kita perlu bayar? Tak. Kita tak perlu bayar. Biar kenaikan harga emas yang membayar management fees kita ni. Okey, contohnya net gain USD 651.04 ni, akaun yang GCA ni dah mengalami keuntungan. So, jika kita nak terminate, kita akan dapat keuntungan daripada apa yang kita dah belanjakan. Bila kita terminate, nilai 188.5124 ni dah tak ada lah. So, pegangan emas kita dah hilang. Ada soalan daripada Cik Kamal Bashar, macam mana nak invest dalam GCA? Macam mana nak invest? Nak invest dalam GCA tu semalam. Dia punya sistem. Sistem. Kenali sistem. Yang saya boleh rasa soalan ni macam mana nak invest ni mudah. Bila kita dah ada account Continental, kita pergi saja dekat Request GC. Pergi dekat GSA. GSA, QM Cell, lepas tu tick convert. Tick convert, ya betul. Kalau daripada internet banking, tuan akan dapat 85% daripada nilai yang tuan masukkan lah. Contohnya tuan masukkan 1,850 akan kembali kepada akaun bank tuan dalam masa 1 hingga 3 hari bekerja. Okey, sekiranya daripada GSA tuan akan dapat 91% akan dikembalikan kepada akaun bank tuan. Macam tu. Kalau tuan nak belajar lebih lanjut lagi, boleh tengok video ataupun hadir kelas pada minggu hadapan pada hari Selasa tentang sistem. Right. Management fees GCA tu berapa? 3.5% setahun, Tuan Muhammad Fakhruddin. Alright. Next. Okay. Ni cara keuntungan step 1 invest dalam GSA, step 2 convert. Bukan, step 2 request GC. Step 1 tu kalau tuan nak terus dapat duit tu tak payahlah beli GCA. Tak perlu buat GCA tapi terus tekan tick convert tu, ada kotak. Nanti kalau saya berkesempatan saya boleh tunjuk, tapi macam masa dah tak cukup ni. Okey. Yang ni pun secara detail kan. Okey, secara detail dalam kita punya booklet pun ada diterangkan ni, kita boleh tengok tentang GCA. GCA ni dia complicated sikit. Mana untung melalui GCA atau internet banking? Sama je. Sama je sebab spread dia sama 7%. Masa kita beli emas tu. Kalau nak daripada internet banking terus convert to gold, betul. Okey. Okey. Yang ni saya tak nak terangkan. Okey, kat sini kita boleh tengok macam gini. Ni cara kita nak tengoklah dalam kita punya holding tadi dia akan ada list ni. Okey. Kita boleh tekan action kat sini untuk terminate ataupun tekan action untuk kita nak tebus balik. Tapi biasa kita akan terminate je bila berlaku keuntungan. Kita tak nak pun emas tu. Kita nak keuntungan daripada emas. Okey. Contoh harga ketika GCA tambah 7% sama dengan harga pulang modal. 58.896 tambah 7% sama dengan 63.01. So bila kita tengok harga LME 63.01 ni, kita punya akaun GCA kan. Akaun GCA kita dah mengalami keuntungan lah. Sebab apa? Sebab kita beli pada harga 58.86. Bila tambah spread 7% tu, pada masa sekarang ni LME jika 63.01, akaun kita dah untung lah. Dan tengoklah kat sini, ni keuntungan lah. 5.89 ni. 5.89 kalau kita nak kita nak convert daratlah dengan harga hari ni. So itulah jumlah emas yang akan masuk kembali dalam GSA kita.
Okey. Ada soalan kat sini. Bila akaun GCA kita ni dalam keadaan merah, tu dalam keadaan loss lah. Kalau dah hitam macam ni, telah menunjukkan keuntungan, tapi kita kena kira sebab apa? Sebab kita ada spread masa beli 7%. Okay, jangan tengok 20.53 ni terus terminate. Kita buat sikit calculation. Ada nak tanya? Tak ada. Okey. Ini cara kira. Ini cara kira lah. Okey. Bila kita tekan sistem tu kan, cara kira untung rugi GCA, down payment value. Ni, down payment value darat 1.07 sama dengan modal kita. Kenapa 1.07? Ni formula yang pakar-pakar matematik buatlah. Saya pun tak tahu macam mana jadi satu kat depan ni. Ni formula. Saya tanya Dr. Wirda pun dia kata ni formula. Dia pun tak tahu macam mana orang-orang pakar matematik buat ni formula dia. Okey. Modal tolak convert sama dengan modal 15%. Net cash out tolak modal 15% sama dengan untung atau rugi. Kita gunakan apa tu? Dia punya formula ni untuk kita tentukan akaun GCA kita tu, walaupun pada yang dia statement tu dah menunjukkan tulisan hitam, tapi kita boleh kira dulu sekejap. Sama ada down payment kita tu dah capai ke belum pada masa yang kita nak terminate tu. Okey. Boleh sampai setakat ni? Kalau ada soalan? Okey, ni technical. Okey, kita tengok kenaikan harga emas dalam masa 10 tahun kan. Dari tahun 2006 sampai sekarang berapa kenaikan dia? Okey. 2006 sebanyak RM65 je 1 gram. Tahun 2020 dah 277. Harga hari ni berapa harga hari ni? Apa tahu harga hari ni? Tadi nak buka sistem. Okey, yang ni besok. Hari Jumaat. Akan cerita pasal ni. Itu hari ada orang tanya, so saya just masukkanlah slide kat sini. Okey, ni komisen yang kita akan dapat bila kita membeli produk-produk yang ada dalam QM. Untuk level introducer yang ni kita akan dapat. Untuk level dealer kita akan dapat ni. Dan kita boleh override daripada referral kita. Right. So siapa yang belum jadi dealer, cepat-cepat jadi dealer. Okey. Sedikitlah sebelum saya menutup kan. Sejarah telah membuktikan 1 dinar 4.25 gram mampu membeli seekor kambing pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini harga 1 dinar secara relatifnya masih mampu membeli seekor kambing. Kuasa beli emas tidak susut sejak 1400 tahun. Okey, sekian, terima kasih. Ada soalan? Alhamdulillah. Kita dah sampai sebab saya rasa ada 3 soalan yang mungkin kita terlepas pandang di sini. Satunya, mana untung melalui GCA atau internet banking? Macam tu soalan dia. Saya rasa soalan tu menjurus kepada nak buat GC lah, nak buat GCA. GCA. Mana untung daripada internet banking atau request GC? Kalau kita dah sampai level dealer, kita request GC lah. Ya. Yeah. Sebab apa? Kita beli GSA tu kan harga LME, harga London Metal Exchange tanpa spread 7%. Tanpa spread. Okey, tapi walaupun macam tu, kalau kita masih belum sampai level dealer, kita terus je convert. Sebab sama je jadinya 91% daripada GSA ataupun daripada internet banking. Terus tekan tick convert. Convert. Lepas tu soalan daripada Cik Razi, terus convert to gold ke? Ya, betul. Terus convert to gold. Itu untuk buat GCA. Lepas tu soalan seterusnya, kita kena withdraw satu-satu lah ya. Sebab tadi saya rasa soalan Oppo Anur ni, rasanya dia bertanya berkenaan dengan apa tu, list GCA yang di ni ada tadi. So dia, memang kita kena withdraw satu-satu.
Ya, betul. Itu kelebihan QM punya platform ni yang antara yang saya tertarik, dia separatekan setiap belian kita GAE ke GCA ke, dia separatekan supaya kita sedang nak monitor. Kita kena tahu sebab harga kita beli pagi tadi pukul 10 pagi dengan harga kita beli 10 malam sekarang, dia adalah dua harga yang berbeza. Tak kira waktu tu harga naik ataupun waktu harga turun. So that's why disarankan untuk beli GAE 10 kali pun kita kena buat dia kita panggil staggered. Jangan kita beli lamsam terus 10 unit ke, atau mungkin kita boleh buat pecahan 3 unit, 4 unit macam tu kaedah dia. Betul. Okey, macam mana nak kira net gain loss dalam GCA? Macam mana nak kira tadi formula yang saya bagi tadi? Puan boleh AMD boleh tengok dekat grup, nanti ada dia punya booklet. Kalau dalam booklet ada, lepas tu kalau ni untuk AMD juga boleh dapatkan recording kita ni dalam grup besok seawal pagi. InsyaAllah akan kita punya team akan kongsikan recording punya ni, boleh tengok balik. Okey. Ada soalan? Kalau tak ada soalan, saya nak tunjuk satu GCA punya sistem Okey. Okey, nampak tak saya punya ni? Okey, dalam Excel Kenapa saya kata yang belum buat GCA tu boleh fikir-fikirkanlah untuk buat GCA, terutama macam saya dan seangkatan dengan saya suri rumah, kita jadikan emas tu sebagai sandaran sebelum kita membuat perbelanjaan kan. Sebab QM dah sediakan fasiliti, rugi kalau kita tak ambil fasiliti yang disediakan. Orang kata biar kita berjimat hari ini dan pada masa akan datang kita ada sedikit keuntungan daripada apa yang kita dah belanjakan. Contoh saya ambil contoh. Contohnya lah, suami saya bagi 1,000 sebulan. Daripada 1,000 tu 850 je setiap bulan saya membelanjakan duit dapur, belanja anak sekolah, beli lauk, beli makanan So balance 150 saya masukkan di dalam GCA. Sebab apa? Sebab GCA kan minimum dia 150 kan? Okey. Daripada 150 yang saya masukkan, QM akan pulangkan kembali kepada akaun saya 1 hingga 3 hari bekerja dalam bank saya. Contohnya saya guna Maybank tadi. So saya tick convert tu untuk masukkan semula 85% dalam bank saya. So dalam masa 1 hingga 3 hari bekerja akan dapat RM123.50. So duit ni saya boleh belanja lagi. Tapi saya dah ada 0.57 gram emas untuk bulan pertama. Dengan force saving RM22.50 je untuk nilai 0.57 gram emas. Banyak tau. Kalau kita beli dekat kedai 150 tu akan dapat 0.57 gram, tapi 127 ni tak akan dikembalikan. So yang bagusnya QM kita dapat untuk kita buat belanja lagi dengan nilai 0.57 gram. Kalau kita konsisten buat dalam masa setahun, kita akan dapat lebih kurang 6 gram emas. Siapa nak kasih kan? 6 gram emas tau. Sebelum pada ni kita tak dapat pun nak simpan 6 gram emas tu. Okey. Dalam masa 1 tahun, duit kita yang tersimpan hanya RM270 untuk 1 tahun. Okey, tapi dalam masa 5 tahun kita konsisten buat benda yang sama tanpa kita gagal, setiap bulan kita masukkan 150. Kita akan dapat 1,350 nilai simpanan kita. Okey. Pada masa yang sama, selepas 5 tahun, 9,000 dah yang kita punya ni, nilai kita punya duit ni, kita anggarkanlah keuntungan tu 40%. 40%, jadi dia dah naik. Jadinya campur ni 12,600 jumlah simpanan semua sekali. Okey, tolak duit pembiayaan. Pembiayaan tadi adalah 3.5% setahun kan? 3.5% setahun. Nanti wang yang kita perolehi adalah 4,950. 4,950 ni dia akan tolak lah
Okey, management fees kat sini. Okey, tahun pertama 3.50, 267, tahun kedua 214, tahun ketiga 160, tahun kelima 107, tahun kelima 53.55. Ada yang bertanya, kenapa tahun pertama tu tinggi? Sebab apa? Sebab tahun pertama tu dia akan darab dengan 5 tahun. 3.5% tu darab 5 tahun jadi 267. Alright. So jumlahnya selepas 5 tahun kita akan terminate. Okey, jumlah upah dia 803. So ni kita akan bayarlah kepada QM. Okey, kita akan terminate, kita akan dapat ni selepas tolak upah simpan 4146. 4146 keuntungan bersih ni kita dapat 2796.75 dalam masa 5 tahun. Alright. Boleh nampak tak macam mana GCA ni boleh memberikan solusi? Kita hanya kira anggaran untung ni dalam anggaran 40% je setahun. 5 tahun. Sedangkan emas boleh naik 5 hingga 20% setahun. Tapi kita ambil prorated 40%. Okey. Okey. Boleh faham tak tengok jadual ni? Ni senang je kita masuk je kat sini. Tapi dengan nilai 150 ni kita tukar sikit. Kan suami kita bagi 1000. So kita masukkan 1000 kat sini. Okey, tengok berapa yang kita akan dapat. Beza kan? Nilai geran emas yang kita buat GCA ni berbeza sangat. So apa kata yang tak pernah kita buat tu kan, kita sandarkan dulu, konsisten setiap bulan. Sebelum kita belanja tu, kita dah target, kita boleh simpan tadi 150 daripada 1000. Kita letak dulu 1000. Kita letak 1000, kita dapat 3.77%. Bila berlaku kenaikan harga emas, kita anggarkan 40% dalam masa 5 tahun. Management fees ni semua untuk yang kita kena bayar lah. Tapi kita tak perlu bayar pun. Kenaikan harga emas yang 40% ni yang membayar. So total semua, keuntungan campur modal kita 27,000. Bersih kita 18,000. Oh, lajunya. Dalam masa 5 tahun. Alright. Menarik tak GCA ni? Ada nak tanya? Dah pukul 10.30 dah. Ada nak tanya? Kalau tanya boleh buka mic ataupun tulis kat situ. Saya jawab. Ada masa lagi 5 minit. Ada masa lagi 3 minit. 10.40 Moderator. Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam. Kalau nak dapatkan Excel sheet ni macam mana, boleh share tak? Boleh. Nanti saya share. Nak Okay. share dekat saya tak boleh daripada Zoom ni saya tak boleh direct. Boleh ni, boleh Mungkin WhatsApp Tuan saya. boleh PM direct dengan Dini kita dapatkan Okay. Baik, hantar dalam email. Tuan daripada grup mana? Dalam grup mana? Oh, Dr. Rida je. grup 1 2 3 4 5 6 6. grup 6 6. okey. Ni nombor saya. Saya ada je kat grup 6 tu. Okay, nombor okay. saya. Again, tap PM. Alright. Terima kasih. Sama. Alright. Ada Untuk makluman diri ni, Ya. GCA ni antara punca-punca terjebaknya saya dalam QM, bukannya Wah. GAE. Menarik kan? Kita tertarik. Ya, sebab saya GCA ni dulu sebelum belum masa tu belum climax lagi. GCA ni macam tiap-tiap bulan kita bayar rumah, bayar kereta, tapi dalam masa yang sama kita rumah dapat, kereta dapat, gold pun dapat. Itu antara punca-punca awal lah. Saya tertarik dengan QM ni. Lepas tu tahu pula ada GAE 10 kali, terus saya bekerja keras untuk dapatkan lagi. Mula-mula kejar 2%, alhamdulillah dah dapat 2%, terus tertarik dengan 7% pula untuk dealer. Terbaik. Alhamdulillah saya kurang daripada 60 hari lah introducer naik ke dealer atas hebat. bimbingan rapat Dr. Vida dan juga Didi Alif kita lah. Tahniah. Saya tidak tertarik dengan GCA. Saya tertarik dengan 7% sebagai dealer. Okey. Bila saya dapat commission, saya hari-hari lah saya buat GCA. Bukan hari lah, setiap minggu. Betul. Sebab Masing-masing dia ada dia punya startup story ataupun Ya, success story betul. dia.
Alright. Okey, ada soalan lagi? Kalau tak ada, saya rasanya di diri ni saya bagi ruang untuk diri ni tutup ataupun bagi pengulasan kepada apa yang di diri ni kongsikan tadi kepada semua participant. Okey, saya harap saya punya sharing malam ni boleh bagi manfaat, boleh bagi orang kata semangat. Kalau tak banyak pun sikit, saya tak pandai nak cakap bahasa orang kata, bahasa orang-orang ni. Saya cakap bahasa kampung je, alright. Saya harap semua faham. Kalau tak faham boleh PM saya boleh jawab je, tak ada masalah. Okey, saya doakan semua yang ada malam ni cepat-cepat naik kepada dealer. Sebab apa? Dengan dealer kita akan dapat 7% daripada belian sendiri. Okey, itulah perkongsian daripada saya. Semoga apa yang kita beli hari ni, kita dapat merasa keuntungan. Emas tengah naik, malam ni tengok-tengoklah akaun masing-masing. Okey, Ya, semoga betul. dapat profit. Habis kelas dah boleh standby. Sekarang ni harga 61.86. Mungkin pukul 1 pagi, 2 pagi Kang naik sampai 62 ke. Kita nak tahu emas ni sebelum penutup pukul 4 tu, jaga-jagalah kat situ. Saya biasa terminate waktu tu. Okey, alright. Terima kasih atas Kita bangun untuk tahajud tu sekali kan dengan terminate tu. Alang-alang tu kan. Alang-alang ya. Okey. Ya, betul. Tapi jangan kita niat masa nak terminate je kita tahajud. Betul. Itu betul juga tu kan. Ya, betul. Alhamdulillah. So daripada Nur, Okey, semoga berjaya semua. Dan juga Miss Lina Mat Yusof, terima kasih banyak buat di diri ni, penjelasannya jelas sekali. Saya banyak buat GCA, nak minta Excel perkiraan ya puan. Okey, boleh siapa-siapa yang berminat dengan form Excel yang di diri ni share tadi, mungkin boleh PM direct dengan di diri ni kita, minta file tu dikongsikan melalui WhatsApp. Kalau tak ada apa-apa, insya-Allah diri ni ada apa-apa lagi? Tak ada. Saya doakan semua berjaya, insya-Allah. Amin. Buatlah apa-apa bisnes pun tapi jangan tinggal QM sebab QM tidak melarang kita buat bisnes apa. Cuma QM berikan solusi untuk kita semua. Betul. Okey. Jangan putus sharing, teruskan sharing, insya-Allah. Lama-lama saya punya kawan dah 2 tahun dah. Tengok saya punya status tiba-tiba dia dah PM kan. So itulah. Okey, alright. Terima kasih banyak-banyak di diri ni atas perkongsian malam ni. Semoga apa yang di diri ni kongsikan pada malam ni memberi manfaat kepada, tadi rasanya sampai 108 partisipan, dan memberi manfaat kepada semua, dan mungkin boleh dipanjang-panjangkan. Sebenarnya itulah tanggungjawab kita sesama insan. Mana-mana yang lebih kita kongsi, mana-mana yang kurang kita dapatkan. Itulah kita hidup saling perlu memerlukan. Dan saya sendiri pun alhamdulillah diri ni walaupun sebagai moderator, walaupun title tu dealer, tapi saya masih belajar lagi, dan saya pun ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada diri ni malam ni. Sama-sama. Terima kasih semua. Dan kepada semua yang sangat supporting malam ni, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih di atas supportingnya anda, di atas soalan-soalan yang diajukan. Sebab seronok saya malam ni, soalan-soalan yang diajukan bukan soalan tu sebenarnya datang untuk pemahaman yang bertanya saja, kepada semua. Kadang-kadang dia nak tanya pun dia tak tahu nak tanya apa. Tapi bila dia dah tanya, okey, alhamdulillah. So saya sendiri pun banyak belajar. So terima kasih diri ni, dan terima kasih juga pada partisipan semua. Saya sendiri ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih di atas sokongan yang telah diberikan oleh speaker kita di diri ni, dan juga kepada semua partisipan. Dan dengan rendah diri saya pun ingin memohon maaf kepada semua, dan juga pada diri ni sendiri kalau ada terkasar bahasa, tersilap bahasa saya. Yang sesungguhnya yang indah itu datang dari Allah, yang tak indah itu datang dari saya sendiri. Dan kalau boleh saya minta saya tutupkan juga malam ni diri ni Alright, boleh. Dah 10.45 dengan tasbih kifarah dan juga surah Al-As. Alhamdulillah, terima kasih Cik Fandi, terima kasih semua. Alhamdulillah, insya-Allah. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Selamat berpuasa. Ada juga sesi saya bersama dengan Didi Norizan hari